أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 61. Surat 61 baris yang kedua daripada bawah. Surat 61 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang pertama daripada 10 perangai hati yang dipuji pada syarak, yakni sifat hati yang dipuji pada syarak, sifat yang mahmudah. Yang pertama daripada 10 sifat yang mahmudah, taubah daripada segala dosa. Taubah daripada segala dosa. Yang pertama daripada 10 sifat mahmudah, sebagaimana di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang mana dalam kitab yang ketiga ni pada membicarakan sifat-sifat kepujian pada syarak, pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyusun 10 sifat kepujian sebagaimana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin pada kitab yang ketiga, yang mana dalam kitab Penawar bagi Hati didatangkan satu muqaddimah, satu pendahuluan pada pengenalan ilmu. Kemudian pindah kepada kitab yang pertama, ada 7 bab pada membicarakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan juga kaki. Pindah kepada kitab yang kedua, dia ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan, 10 sifat mazmumah. Ini masuk kitab yang ketiga pada menyatakan 10 sifat kepujian. Sebagaimana kitab yang kedua pembicaraan 10 sifat kecelaan, kitab yang ketiga pembicaraan 10 sifat kepujian sebagaimana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Cuma dalam kitab yang pertama pada pembicaraan 7 anggota zahir, Syekh Qadir Mandili ambil daripada kitab Imam Ghazali yang lain, bukan kitab Arba'in fi Usuluddin. Sebab dalam kitab Arba'in fi Usuluddin tidak dibicarakan berkaitan dengan 7 anggota yang zahir, yang mana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin dia ada 4, dipanggil 4 kisim, 4 bahagian. Dia ada 4 bahagian dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Al-Qismul Awal, bahagian pertama pembicaraan tauhid, ada 7
ada 10 pembicaraan. Kemudian al-qismus tsani, bahagian kedua pada pembicaraan fiqh, pembicaraan semayang, zakat, puasa, haji, hak berkaitan dengan fiqh. Kemudian al-qismus tsalits, bahagian yang ketiga pada membicarakan 10 sifat kecelaan sebagaimana dalam kitab yang kedua, dalam kitab Penuh Bagi Hati. Al-qismur rabi', bahagian keempat, dia ada 10 pembicaraan ni dalam kitab yang ketiga ni, pada membicarakan 10 sifat kepujian. Jadi hak kitab yang kedua pada membicarakan 10 sifat kecelaan, kitab yang ketiga pada membicarakan 10 sifat kepujian sebagaimana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Hak pembicaraan 7 anggota zahir, di antara kitab yang membicarakan pembicaraan 7 anggota zahir adalah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala juga. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dibicarakan di antaranya adalah berkaitan dengan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan juga kaki. Yang mana daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang Syekh Abdul Samad Al-Falimbani himpun di dalam kitab Hidayatus Salikin. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani daripada kitab Bidayatul Hidayah dihimpunkan dalam kitab Hidayatus Salikin. Hak kitab Penuh Bagi Hati ni Syekh Qadi Al-Mandili himpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab yang kedua dan juga kitab yang ketiga, pada membicarakan 10 sifat kecelaan, pada membicarakan 10 sifat kepujian. Kitab yang pertama pada membicarakan 7 anggota zahir, kitab Imam Ghazali yang lain di antaranya kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kitab-kitab yang kita belajar ni seeloknya kita mengetahui jugalah hak usul asal kitab. Yang mana kitab Penuh Bagi Hati ke Hidayatus Salikin ke, sumbernya adalah daripada kitab asal hak Imam Ghazali rahimahullah. Tetapi kenapa nama tidak dikekalkan? Dah kalau kata pembicaraan 10 sifat kecelaan disusuli dengan pembicaraan 10 sifat kepujian sekarang ni daripada kitab Arba'in fi Usuluddin, kenapa namanya tidak dikekalkan? Sebagaimana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani daripada kitab Bidayatul Hidayah dihimpunkan dalam kitab Hidayatus Salikin, kenapa nama ditukar? Kerana hanya diambil sebahagian sahaja daripada kitab yang asal, kemudian ada penambahan-penambahan yang lain yang diambil daripada kitab yang lain, walaupun kitab Imam Ghazali juga, tapi kitab yang lain. Sebab tu nama ditukar. Berbeza dengan kita mengaji kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin hak terjemahan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, nama dikekalkan sebab Syekh Daud Al-Fatani hanya terjemah betul benar sahaja daripada kitab Minhajul Abidin hak asal hak Imam Ghazali, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, maka nama kitab dikekalkan. Adapun ni kitab Penuh Bagi Hati ni, hak di muqaddimah tu tak ada dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Di kitab yang pertama pada membicarakan 7 anggota zahir, tidak ada dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Yang ada dalam kitab Arba'in fi Usuluddin adalah pembicaraan kitab yang kedua pada membicarakan 10 sifat kecelaan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin.
Kitab yang ketiga sekarang pada membicarakan 10 sifat kepujian. Ada dalam kitab Arba'in fi Usuluddin sebahagian sahaja. Kemudian dalam kitab Arba'in fi Usuluddin dia ada 40 tajuk yang diambil oleh Syekh bersama yang diambil oleh Syekh Qadir Mandili ni hanya 20 tajuk saja. Lepas tu nama ditukar. Nama ditukar, tapi di awalnya Syekh Qadir sudah menyatakan bahawa kami himpun. Kami himpun, bukan kami mengarang. Mana kami himpun, kami pungut, bukan kami mengarang. Di awal kitab dahulu. Di awal kitab di muka surat 2, amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf, kami himpun akan dia. Tu kami himpun, bukan kami karang. Kami himpun. Mana apa ni? Ambil daripada kitab-kitab Imam Ghazali contohnya. Kitab Arba'in fi Usuluddin, 10 tajuk yang pertama tauhid, 10 tajuk yang kedua fiqh, 10 tajuk yang ketiga, yang keempat barulah tasawuf. Jadi Syekh Qadir Mandili dia nak himpun satu kitab pada permulaan ilmu tasawuf. Jadi bukan nak bicara ilmu tauhid, bukan nak bicara ilmu fiqh. Jadi hak bahagian tauhid ada 10 tajuk dan kitab Arba'in fi Usuluddin tidak diambil. 10 tajuk yang kedua pada membicarakan hukum fiqh tidak diambil, sebab hanya nak ambil bahagian tasawuf, iaitu 10 tajuk yang ketiga dan 10 tajuk yang keempat. Dan kita Arba'in fi Usuluddin, sebab tu nama ditukar kepada penawar bagi hati, bukan ciplok ni. Ada, bukan ciplok, himpun. Yang mana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin tu saya biasa sebut ketika membicarakan qada dan qadar. Saya biasa sebut yang mana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin pembicaraan panjang adalah pembicaraan sifat iradah. Dia ada pembicaraan berkaitan dengan sifat taqdis. Taqdis ni menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Kalau kita kaedah sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih lah. Ada bicara sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, bicara bab hari akhirah, bicara bab kenabian. Bicara bab hari akhirah satu muka surat. Tapi satu muka surat ni banyak lah. Faham dah kitab ni. Bicara bab nubuah kenabian 2 muka surat. Bicara sifat-sifat yang lain lebih kurang suku muka surat, setengah muka surat sahaja. Tapi bicara sifat iradah 7 muka surat lebih. Bicara sifat iradah 7 muka surat lebih. Kenapa panjang? Pembicaraan bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa saya sebut. Dan kita Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, di 10 tajuk yang pertama membicarakan tajuk tauhid. Tapi dalam kitab Nagatinya hanya ambil tajuk tasawuf saja. 10 sifat kecelaan dan 10 sifat kepujian. Jadi yang pertama daripada 10 sifat kepujian, taubah daripada segala dosa. Taubah daripada segala dosa, daripada sekalian dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Yang mana taubah daripada dosa besar wajib ijma' ulama. Taubah daripada dosa kecil, jumhur kebanyakan ulama menyatakan wajib juga bertaubah daripada dosa yang kecil. Dosa besar ijma' ulama wajib bertaubah. Dosa kecil
Jumhur kebanyakan ulama menyatakan wajib bertaubah juga walaupun hanya dosa kecil. Pandangan Daif mengatakan bahawa dosa kecil tak wajib bertaubah. Semata-mata buat amal taat, maka amal taat tu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan terdahulu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, watbi'il hasanata watbi'il sayyi'atal hasanah watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi oleh kamu akan kejahatan akan kebaikan. Nescaya kebaikan tadi akan menghapuskan kesalahan. Begitu. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi oleh kamu akan kejahatan akan kebaikan. Nescaya kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Jadi amal-amal ibadah dia mengkifaratkan, menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Bukan sebuah dosa ni. Jangan salah faham pula. Nantilah kita pergi buat dosa, kemudian lepas kita buat dosa, kita buat kebaikan. Maka kebaikan tu akan mengkifaratkan, menghapuskan dosa kecil dilakukan terdahulu. Kalau kita memperkecil-kecilkan dosa kecil, kita meringan-ringankan dosa kecil, kita meremeh-remehkan dosa kecil, maka dosa kecil tadi jadi dosa besar. Maka tak lepas lagi dah dengan amal ibadah. Ijma' ulama wajib bertaubah. Ada ni. Memperkecilkan dosa kecil. Tak apa, kita buat dosa kecil. Tengok orang perempuan dosa kecil je. Nanti kita ambil air sembahyang, kita basuh muka. Ketika kita basuh muka tu, luruhlah dosa kecil, dosa mata kita melihat orang perempuan. Jadi kita memperkecilkan dosa kecil, kita meremehkan dosa kecil, kita memudahkan dosa kecil, maka dosa kecil tu jadi besar, bukan dosa kecil lagi. Bukan dosa kecil lagi. Maka bila jadi dosa besar, tak lepas lagi dah dengan amal ibadah. Dengan ismayang tak lepas lagi dah. Itu ijma' ulama wajib bertaubat sebab jadi dosa besar. Hak dosa ni yang berlaku secara hak kisah sahabat pergi pegang orang perempuan tu lah, mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya sahabat tu, ambil sembahyang tak lagi tadi? Ambil dah sembahyang. Air sembahyang tu menghapuskan dosa dia pegang perempuan tadi tu. Tapi bukan makna kita pergi pegang orang perempuan. Contohnya dia bawa kasih dia, piping tangan kasih dia, tak apalah, nanti sampai masa sembahyang kita pergi masjid, masing-masing ambil air sembahyang. Ketika berwuduk basuh tangan sampai ke siku, maka kalau kita duk pegang tangan ni terhapuslah dosanya. Tak terhapus dah. Sebab apa? Memperkecil-kecilkan dosa. Hak berlaku ni secara lemah kitanya, maka berlakulah dosa kecil. Dengan buat amal ibadah, kemudian amal ibadah tu akan mengkifaratkan dosa kecil. Ada ni. Tapi dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam lah. Dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Walaupun ada pandangan ulama, walaupun pandangan Daif menyatakan mengumpat tu dosa kecil, walaupun mengumpat tu haram, ijma' ulama, tak ada khilaf ulama. Mengumpat haram, ijma' ulama. Dan kebanyakan ulama mengumpat ni dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi ada sebagian ulama mengatakan mengumpat ni dosa kecil, sekalipun itu dosa dengan anak Adam. Selepas mengumpat siap-siap, tak apa, nanti kita membaca Al-Quran, kita berzikir,
kita berselawat, maka amal ibadah tadi mengkifaratkan dosa mengupak atas pandang kata dosa kecil. Itu dosa kecil yang berkait dengan anak Adam, tak akan lepas dengan amal ibadah walaupun haji mabrur sekalipun. Waktu wajib kena bertaubat. Jadi di sini ni taubah daripada segala dosa. Sama ada dosa besar, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Nanti dia akan bicaralah hak berkaitan dengan dosa besar dan dosa kecil. Maknanya dosa kecil sekalipun wajib bertaubah. Dosa kecil pun wajib bertaubah. Yang mana insya-Allah nanti bila masuk tajuk taubah, saya akan tambahlah huraian bicara taubah dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab bicara taubah dalam kitab Minhajul Abidin dia lebih terperinci lah. Lebih terperinci, terutama dosa dengan anak Adam. Dosa dengan anak Adam panjang dalam kitab Minhajul Abidin. Dosa dengan anak Adam pada agama, pada diri. Pada diri ni kita mencederakan orang. Pada harta, kita contohnya ambil harta orang. Pada maruah, umpat, maki, fitnah, kehormatan, khianah isteri orang, khianah anak dara orang. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin tu satu muka surat bicara dosa dengan anak Adam yang 5 bahagian tu. Dia ada satu muka surat. Adapun dalam kitab Penau Bagi Hati ni bicara bab dan jika ada maksud itu bergantung dengan manusia seperti mencuri harta orang. Dia pun bicara hak berkaitan dengan taubah, tapi hanya lebih kurang dalam 6 ada lebih kurang dalam 6 baris je. 6 baris je. Hak bicara berkaitan dengan maksiat yang bergantung dengan manusia, dosa yang bergantung dengan anak Adam. Contohnya seperti mencuri harta orang. Hanya datang satu saja daripada 5 bahagian dosa dengan anak Adam. Hanya bahagian harta saja. Dia ada 5 bahagian agama. Kita tuduh seseorang kafir, kita tuduh seseorang syirik, kita tuduh seseorang bid'ah. Itu dosa dengan Adam dalam bab agama. Dalam bab diri contohnya kita cederakan orang lah. Bahawa yang ketiga dalam bab harta, dalam kitab Penau Bagi Hati ni agak ringkas lah. Hak bicara dosa dengan anak Adam dalam berkait dengan manusia, berkait dengan anak Adam. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin dia akan pergi pula. Kita dosa dengan manusia, dosa dengan Adam, kita wajib kena minta maaf. Kemudian nak minta maaf macam mana? Orang yang kita ada dosa tu mati dah. Kalau orang yang kita ada dosa tadi ni bab harta, dia mati dah, pulangkan kembali kepada mereka yang menerima pusaka. Wajib kena pulangkan kembali. Kalau dalam bab harta lah, dalam bab harta, tuan punya harta yang asal sudah meninggal. Mereka dia ada anak cucu yang menerima harta pusaka. Wajib kena pulangkan kepada yang menerima pusaka. Kalau dalam bab harta. Kalau dalam bab yang lain pernah dahulu mencederakan, mengumpat, memfitnah, memaki hamun contohnya. Tu bukan dia minta maaf dengan anak-anak dia. Ada kena-kena. Mari tengok, oh mati dah si anu. Datang nak minta maaf. Jadi ginilah, dah mati dah. Saya minta maaf dengan anak-anak lah si mati. Minta maaf apa pakcik? Dulu saya cederakan dia. Oh dah jadi. Pada ni.
Dulu umpak dia tak jadi gitu. Hak nak jumpa dengan yang menerima pusaka kalau kesalahan tu pada harta. Jadi macam mana kalau sudah mati? Dalam kitab Mihraj akan susung supaya kita tidaklah dibangkit di mahsyar dalam keadaan apa? Dalam keadaan nyada apa tak? Pada nyada. Nyada. Dengan tak ada persiapan. Tak ada persediaan. Atau panggil nyada ke mana? Ke sebut ke mana? Sebut macam mana? Apa ni? Mari dengan nyada je. Ada nyada. Tak ada persediaan, tak ada persiapan. Jadi kita nak bangkit di mahsyar ketika hisab, mahkamah Allah, mahkamah yang terbuka. Maka kita kena ada persediaan, persiapan. Sebab nak minta maaf dia sudah mati. Lepas tu macam mana ni akan berhadapan di mahsyar? Adalah jalan dia. Persiapan dia macam mana, persediaannya macam mana, tidak nyada. Kalau kita hadap di mahsyar dengan nyada gitu je, tak ada persiapan persediaan, muflih kita. Sebab pahala kebajikan kita akan dipindah kepada kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Pada ni macam mana Minhaj dia akan cerita dan kitab Menahati ni tak cerita. InsyaAllah saya akan tambah lah. Kalau nampak harta pula, banyak harta orang nak kena pulangkan kembali. Hutang orang yang masa-masa dulu pinjam, yang memang niat di hatinya memang nak tipu dah, tak mau bayar, kemudian bertaubat nak bayar macam mana? Maknanya sekarang ni makan pun agak ke orang je beri makan. Nak kira macam mana pula tu? Kena pergi minta halal. Kena pergi minta halal dengan ampunnya harta tu. Dia tak halalkan, kena bayar. Nak bayar macam mana? Angsuran lah bayar dia. Bayar angsuran. Angsuran macam mana? Makan pun tak cukup. Macam mana cara pula? Bab minta halal tidak dihalalkan. Dia suruh bayar angsuran. Nak bayar angsuran gelak gambar, tak ada kemampuan. Nak kira macam mana tu? Supaya menghadap di mahsyar dan keadaan ada persiapan persediaan. Supaya pahala kebajikan kita selamat tidak diambil oleh ampunya harta yang dizalimi terdahulu. Ni kena tumolek ni dalam bab taubah ni. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin bicara taubah di Aqabah yang kedua. Aqabah ni bonggok peringkat dalam kitab Minhaj. Dan kitab Minhajul Abidin didatangkan 7 Aqabah, 7 peringkat. 7 Aqabah, 7 peringkat. Jadi bicara taubah adalah Aqabah yang kedua. Bicara taubah adalah Aqabah yang kedua, peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama Aqabatul Ilmi. Tu hak saya baca di Masjid Abidin tu, hak semalam tu Minhajul Abidin. Saya ambil dia Aqabatul Ilmi, Aqabah ilmu. Jadi nak pindah pada Aqabah taubah dimulai dengan Aqabatul Ilmi. Nak bertaubah balik kepada ilmu. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Malayatil bal'il falaysa bitaib. Sesiapa yang tidak belajar ilmu agama tak ada taubah bagi dia. Dia mari masjid dah. Dulu-dulu lara dia jauh daripada agama. Sekarang sudah bertaubah dengan mari masjid. Belajar ke tak? Tak mungkin taubah. Sebab syarat utama taubah adalah ilmu. Syarat utama taubah adalah ilmu. Sebab kita nak kembali kepada Allah. Taubah. Taba yatubu taubatan. Ar-ruju', kita kembali kepada Allah. Dahulu jauh daripada Allah, kembali kepada Allah dengan berpegang dengan akidah yang sebenar. Dahulu berpegang dengan akidah yang salah. Mana akidah sebenar? Mana akidah salah? Ilmu. Dahulu tak sembahyang, sekarang kembali kepada Allah dengan sembahyang.
Semayang mana? Semayang dengan ilmu pekah, kau panggil semayang. Semayang tapi ilmu tak panggil semayang. Bertaubat daripada dahulunya bersifat dengan sifat kecelaan, bertaubat dengan menghiasi hati dengan sifat kepujian, kembali pada ilmu. Lepas tu syarat utama taubah ilmu. Kita belajar fardu ain tauhid pekah tasawuf, itulah taubah kitanya. Kita belajar fardu ain tauhid pekah tasawuf, itulah permulaan taubah kita daripada dosa-dosa besar mengekali jahil fardu ain. Itu dosa besar mengekali jahil fardu ain. Dosa besar akidah salah, dosa besar tak semayang, dosa besar semayang salah, dosa besar riak wujud takabur. Tu taubah dosa besar yang lain pula. Permulaannya taubah daripada dosa besar mengekali jahil fardu ain. Orang nak taubah pertama belajar fardu ain, itu dia taubah. Kadang-kadang kan dari nampak kita ni duduk masjid, kita pula banyak nasihat dia supaya kembali kepada agama. Alhamdulillah, dia pun jadi terbuka hati nak kembali pada agama. Dia pun minta nasihat daripada yang selalu tegur dia tu. Saya ni nak kembali pada agama lah. Nasihat haji tu memang saya terimalah dia. Saya nak kembali pada agama, saya nak bertaubat. Macam mana haji saya nak bertaubah ni? Saya kena bangun malam ke minta ampun dengan Allah Ta'ala sebab saya nak bertaubah ni? Apa nasihat kitanya? Nasihat ilmu dan amal, itu nasihat. Nasihat yang sebenar ilmu dan amal, itu dinyatakan kitab Minhajul Abidin. Mana nasihat yang sebenar? Ilmu dan amal. Apa ilmunya? Nasihat belajar fardu ain. Dah nak bangun malam, bangunlah malam tu. Tapi siang tu kena belajar fardu ain. Siang belajar fardu ain tauhid, Allah pegangan tak betul. Bangun malam tu minta ampun. Siang belajar fardu ain pekah, banyak salah hukum pekah. Bangun malam minta ampun. Siang belajar fardu ain tasawuf, sifat riya, ujub, takabur, hasad. Bangun malam tu minta ampun. Itu jalan dia. Bangun malam minta ampun, belajar fardu ainnya tidak, itu bohong, itu bukan. Bangun malam minta ampun mengekali jahil fardu ain dosa besar. Bangun malam minta ampun mengekali dosa besar pegangan salah, mengekali dosa besar semayang tak betul, mengekali dosa besar riak wujud takabur. Minta ampun apa? Itu menjadi bahan gelak ketahu syaitan. Mana bangun malam nak minta ampun, boleh. Siang hari kena belajar fardu ain. Dia gitu. Nasihat apa dia? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Apa amal yang paling besar? Iman, akidah, itu paling besar. Ada ni. Amal hak zahir pula paling besar, semayang. Semayang dengan ilmu, bukan semayang adah. Jadi nasihatnya ilmu dan amal. Saya ni kena semai sunat taubah ke? Nak tidur semai sunat taubah ke? Semai sunat taubahnya kok mana? Semai fardu qada banyak laginya. Semayang sunat taubah tu sunat, semai qada tu wajib. Qada banyak-banyak sebelum tidur. Saya ni ingat kena semai sunat taubah sebelum tidur, bukan semai sunat taubah qada banyak-banyak kemudian tidur. Sebab apa? Sebab qada tu adalah rukun taubah. Dia sebesar tinggal semayang. Semayang sunat taubah tu sunat. Lepas tu nak buat sunat, buat rukun taubah tu lah qada. Qada tu rukun taubah. Wajib ittifaq 4 mazhab. Mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hambali ke, orang tinggal semayang dengan sengaja, wajib kena qada. Ittifaq 4 mazhab. Tak qada tu, bukan semayang sunat taubah. Pihak ni kena balik pada ilmu lah. Yang beri nasihat tu kena yang berilmu lah. Kalau ayah haji beri nasihat hak jahil, molek lah bangun malam, molek semayang sunat taubah. Nasihat ilmu dia kedak? Tak ada. Tak betul jalanan tu.
Nasihatnya apa? Ilmu dan amal. Itu nasihat. Nak bertaubat, ilmu dan amal. Jangan kita beri nasihat salah pula. Nak bangun malam nangis, bangunlah. Bagus tu. Tapi nak menangis biar tahu dulu. Nak menangis kis benda. Nak menangis kerana jahil fardu ain. Betul. Sekarang ni belajar fardu ain dah, bertaubat dah. Nak menangis kerana berpegang akidah salah. Betul tu. Atau kena menangis sungguh-sungguh lah. Berpegang dengan akidah yang salah ni berat. Mana akidah yang salah? Nak kembali pada akidah Ahlussunnah Jemaah. Mana akidah Ahlussunnah Jemaah? Balik kepada ilmu. Ini kadang-kadang akidah Ahlussunnah mana, akidah salah mana pun tak tahu ke mana hala. Lepas tu nak bertaubat macam mana? Nak kembali kepada Allah dengan berakidah dengan akidah Ahlussunnah Jemaah macam mana? Semalam di Masjid Putih saya ada kemukakan ceramah motivasi, tapi saya dak hurah. Bila dak hurah ni kok pengong ceramah motivasi pagi. Tahu motivasi pagi? Tahu tak motivasi pagi? Setakat tu sudahlah. Radio mana motivasi pagi? Setakat tu lah. Nanti tuang di marah. Motivasi pagi. Manusia ada tadbir, Allah ada takdir. Motivasi pagi. Manusia ada tadbir, Allah ada takdir. Kalau tadbir manusia berbetulan dengan takdir Allah, maka tadbir tu akan berjaya. Kalau tadbir manusia tak sama dengan takdir Allah, maka tadbir manusia akan gagal. Macam mana? Saya sebut di Majlis Video semalam, saya berhenti gitu je. Nak pergi ikut jalan salah cukup mudah. Nak pergi pada jalan yang betul, kena bergaluh molek dengan percakapan seumpama tu. Hak mudahnya pada jalan yang salah. Salahnya macam mana? Betulnya macam mana? Saya tinggal gitu je. Dok ni tak bicara. Lepas ada tu kok muskil orang. Jadi tinggal gantung gitu. Tinggal gantung. Apalah kata minggu depan pula kata. Manusia ada tadbir, Allah ada takdir. Kan ceramah motivasi kan. Dia pandailah mengguna ayat. Apabila tadbir manusia berbetulan dengan takdir Allah, maka tadbir manusia akan berjaya. Tetapi kalau tadbir manusia dia tidak berbetulan dengan takdir Allah, maka tadbir itu akan gagal. Berarti tadbir manusia lain, takdir Allah lain. Jadi tadbir manusia lain, takdir Allah lainlah kalau gitu. Sebab apabila bertulang antara tadbir manusia dengan takdir Allah, tadbir manusia ni akan berjaya. Sebab dia berbetulan dengan takdir Allah. Sebaliknya kalau tadbir manusia dengan takdir Allah tak berbetulan, maka tadbir tu akan gagal. Jadi berarti tadbir manusia dengan takdir Allah suku-suku. Ada yang berbetulan, ada yang tidak berbetulan, tapi suku-suku. Jadi tadbir manusia ni mutlak, bukan takdir Allah ke? Bagaimana? Motivasi pagi. Pagi-pagi motivasi ayat seumpama ni. Lagi ikut mana huraian akidah? Pagi-pagi ni. Tapi kalau kita faham akidah, kita boleh hurah ikut jalan tu. Tapi kalau pakai zahir gitu mudah nak pergi ikut jalan salah lah. Jadi seolah-olahnya tadbir manusia, takdir Allah, takdir Allah. Terkadang sama antara tadbir manusia dengan takdir Allah, terkadang tidak sama. Berarti
Tadbir manusia lain, takdir Allah lain. Jadi tadbir manusia bukan takdir Allah. Jadi gitulah seolah-olahnya kok. Tu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah tu. Tapi nak hurah macam mana biar dia bertepatan. Ilmu kita macam mana? Ini hak fardu ain tauhid kita. Fardu ain tauhid kita. Jadi di Masjid Abidin tu saya tinggal tergantung pun tak apa sebenarnya. Sebab ulang-ulang bab pegangan. Buih mulut dah, marah dia orang dah. Duk ulang-ulang bab qada dan qadar takdir Allah. Orang marah, orang kata macam-macam dah. Dah duk ulang-ulang duk tekan. Baca kitab Minhajul Abidin. Tapi lebih fokus kepada bicara bab akidah. Ketika dalam kitab Minhaj tu pergi pada ilmu bab akidah. Mana? Sebab kita nak duduk atas jalan agama. Kita bertaubah lama dah kembali pada jalan agama. Jalan agama dak kitanya. Jalan agama dak kita. Sebab agama kita ada usuluddin ni. Ada tapak agama. Tapak agama tu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ada tapak dah. Tu nak ada tapak agama tu lah. Nak taubah balik kepada ilmu. Nasihat, ilmu dan amal. Ilmu yang pertama, ilmu tauhid, fardu ain. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf, fardu ain. Barulah bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab pegangan kena jelas nyata. Tahqiq kita kejap, kemah, pasti, sahih. Marilah ucapan macam mana pun kita tidak akan kita tidak akan terpinga-pinga. Ucapan seumpama tu betul ke salah? Betul jelas, salah jelas. Percakapan seumpama tu boleh. Kalau nak hurah kau betul, kena hurah cara ni. Kalau nak hurah pakai zahir, jadi salah, hurah cara ni. Tu ada ni. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin, hak fardu ain tauhid ni, sebab peringkat kita boleh membezakan antara pegangan Ahlussunnah Jamaah dengan pegangan yang terpesong. Kita boleh membezakan manakah pegangan Ahlussunnah Jamaah, manakah pegangan terpesong. Maknanya bila datang satu-satu pembicaraan, kalau kita pergi pada bab pegangan, kita tidak akan terkia-kia. Kita tak perlu kepada sesiapa pun untuk memastikan bahawa kita ni pegang kita tak gerak, tak perlu. Tanda ni. Sebab terkadang bila timbul pembicaraan bab pegangan, termasuk yang terpesong, terkadang kita ada orang yang kita boleh dapatkan penjelasan, terkadang tidak ada orang. Jadi dalam bab pegangan ni kira-kira seorang kita mari macam mana pun kita tak gerak dah, kemah bahagian kitanya. Itu barulah kita belajar fardu ain tauhid lepas. Ada ni. Kita tak perlu pada orang untuk dapat penjelasan. Sebab jelas bagi kitanya mana pegangan Ahlussunnah Jamaah, mana pegangan terpesong. Ni jalan taubah. Yang pertama, akidah tu kena betul. Nak betul akidah tu lah balik kepada ilmu. Betul kita Minhaj, akabah yang pertama ilmu, wala pindah kepada akabah yang kedua taubah. Nak minta nasihat kerana nak bertaubah, nasihat, ilmu dan amal. Nasihat yang pertama, belajar fardu ain. Itu jalan taubah. Ramai orang yang kira-kira dia bertaubah dah. Lama dah pada kiraan dia sudah bertaubah. Kena-kena tak taubah-taubah pun. Sebab apa? Masih lagi mengekali jahil fardu ain dan sebesar. Masih lagi berpegang dengan akidah yang salah dosa besar. Masih lagi semayang hak tak betul dengan syarat rukun dosa besar. Masih lagi mengekali riak, wujud tak kebasak dosa besar. Taubahnya bila? Tak ada taubah pun laginya. Mana kalau mati nak keadaan dosa besar, tidak bertaubah dengan Allah, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ingat ke dia taubah dah. Dah masjid lama dah. Dah. Itu kan taubah seumpama tu. Nak taubah balik kepada ilmu. Itu dalam kitab Minhajul Abidin.
Itu hak yang pertama. Yang kedua, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Khauf, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dibicara khauf nanti akan disertakan dengan bicara raja. Dibicara khauf nanti akan disertakan dengan bicara raja. Takut akan kemurkaan dan seksa Allah, harap akan rahmat dan keampunan Allah. Takut akan kemurkaan dan seksaan Allah, raja harap akan rahmat, harap akan kurniaan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nak takut akan Allah, pokok pangkalnya samalah, ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan hamba Allah ialah oleh orang-orang yang berilmu. Batu dalam kitab Minhaj ketika bicara ilmu, kenapakah wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Didatangkan dua kerana oleh Imam Ghazali. Kenapakah wajib didahulukan ilmu atas ibadah? Didatangkan dua kerana. Kerana yang pertama, supaya ibadah terhasil dan selamat. Nak terhasil ibadah, nak jadi ibadah, akidah kena betul, pekoh kena betul. Nak selamat ibadah, hati kena ikhlas, jangan ada riak, ujub, takabur. Itu. Yang pertama, kenapa kau wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Supaya amal ibadah terhasil, jadi. Nak terhasil ibadah ni, akidah kena betul. Nak sah semayang, akidah kena betul, pekoh kena betul. Nak sah puasa, nak sah haji, akidah kena betul, pekoh kena betul. Nak selamat pahala semayang, nak selamat pahala puasa haji, hati tu jangan ada riak, wujud, takabur, hati kena ikhlas. Tanda ni. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Mazhab mengatakan untuk takut akan Allah, takut yang sebenar-benar. Maka tadi pun datang ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan hambanya adalah oleh orang-orang yang berilmu. Sebab yang kedua, kerana untuk takut yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu tidak ada takut. Tanpa ilmu dia ada jaraah, berani. Berani menghadap Allah, akidah macam mana? Berani rakaat sujud kepada Allah, semayang macam mana dengan ilmu kedak? Berani rakaat sujud kepada Allah, hati macam mana? Berani buat lakonan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tanpa ilmu, orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut akan Allah? Orang yang berilmu. Sebab itulah Imam Ghazali kata, wajib dahulukan ilmu atas ibadah supaya kita jadi orang yang takut akan Allah, takut yang sebenar-benar. Kemudian dengan ilmu lah barulah ada harapan kita kepada kurniaan, rahmat dan keampunan Allah. Dalam keadaan jahil, tidak ada harapan untuk dapat kurniaan, rahmat, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Harap akan kurniaan, rahmat, keampunan kena letak jalan molek. Nak letak jalan molek ni balik pada ilmu. Tanpa ada jalan yang betul, bukan harap akan kurniaan, rahmat, keampunan, dipanggil umniyah, angan-angan kosong dicela pada syarak, mengharapkan kurniaan, rahmat, keampunan Allah, tapi jalanannya jalanan yang tak betul, tidak ada harapan, yang ada adalah angan-angan kosong. Bila berjumpa dengan Allah pada hari akhirat, amal ibadah haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan, sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertutup harapan untuk dapat kurnia Allah, rahmat dan keampunan Allah kalau dalam keadaan jahil ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu boleh timbul kita takut akan Allah. Dengan ilmu boleh timbul harapan kita kepada kurniaan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, zuhdun
artinya benci akan dunia dan berpaling daripada dunia. Benci akan dunia. Siapa benci? Ada orang benci? Duit, benci duit. Ada? Tengok kereta, benci kereta. Ada? Tengok rumah, benci rumah. Dah benci sini ni. Benci akan dunia. Tengok duit tangan, benci. Malah duit banyak-banyak. Patut macam mana? Boh dah tabung masjid dah benci kau. Hak mana ada tu, boh dah tabung masjid belaka. Benci akan dunia. Dunia ni duit. Dunia ni kereta. Dunia ni rumah. Benci. Macam apa maksud dia benci? Adakah agama ni suruh buang dunia? Tidak. Dah apa makna zuhud benci ni? Tu kena ngaji molek. Ada ni. Kena ngaji molek. Kena beza molek. Zuhud mana? Fakir mana? Zuhud ni hati tidak ada dunia. Fakir ni tangan tidak ada dunia. Orang fakir tu, orang fakir miskin tu, di tangan tak ada dunia, duit tak ada. Orang zuhud ni bukan berarti di tangan tak ada duit. Dah benci di sini, berpaling hati daripada dunia yang diharamkan oleh syarak. Tu. Maknanya kalau duit itu duit sumber haram, benci. Dah. Biar banyak mana pun, dah. Tambah kita, biar. Ni banyak ni sayang ni. Dah. Benci. Ni zuhud. Zuhud orang awam. Benci daripada dunia yang diharamkan. Banyak ni. Banyak dah banyak pun, haram. Sebaliknya kalau orang yang tomok, yang tak benci, haram ke, tak haram ke, komo. Kalau nak kira halal haram kok bila kita nak senang. Ni bab halal haram hukum bila nak senang. Atau orang tomok, orang yang kasih akan dunia yang dicela pada syarak. Sekurang-kurang zuhudnya benci akan dunia yang diharamkan oleh Allah. Maknanya banyak mana duit sekalipun, orang tawar kita, orang sogok kita, benci kitanya. Tak sama sekali. Tu dia panggil zuhud orang awam. Benci hati daripada dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.